Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Sains tahun 4, tema Bumi dan Angkasa, Unit 9, tajuk Bumi. Okey, tajuk hari ini ialah kesan putaran bumi pada paksinya. Murid-murid boleh merujuk buku teks Sains tahun 4, muka surat 163, 164 dan 165. Kesan putaran bumi pada paksinya. Dalam tajuk ini, murid-murid dapat menyatakan 3 kesan putaran bumi pada paksinya, iaitu kejadian siang dan malam, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah, dan yang ketiga, perubahan arah dan panjang bayang-bayang. Okey, yang pertama, kesan putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya beberapa kejadian. Lihat situasi di bawah. Kejadian siang dan malam. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Okay, kalau dalam gambar ni, boleh tengok bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bahagian bumi yang terlindung dari cahaya matahari akan mengalami malam. Di kawasan gelap ini, dia terlindung daripada cahaya matahari dan ia mengalami waktu malam. Yang kedua, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, ini pada waktu pagi, matahari. Okey, masih lagi pagi. Okey, bila matahari berada di atas ni, di tengah-tengah ni adalah waktu tengah hari. Dan ini waktu petang ya. Ini bersama juga waktu petang. Okey. Untuk memudahkan kamu pada waktu pagi, kita letakkan arah mata angin ni dekat sini. Okey, kita dapati bahawa matahari ni berada di sebelah timur. Pada waktu pagi, matahari berada di sebelah timur. Okey. Manakala pada waktu tengah hari, okey, matahari berada tegak di atas objek. Bukan utara ya, berada tegak di atas objek. Manakala pada waktu petang, okey, pada waktu petang, dua-dua waktu petang ni, matahari berada di sebelah barat. Okey, kenapa cikgu letakkan arah mata angin ni kat sini ya? Sebab kalau letak kat sini, seolah-olah kalau kamu tak faham, kamu nampak bahawa matahari berada di sebelah selatan. Okey, jadi cikgu ubah titik rujukan dia dengan meletakkan arah mata angin di sini. Maka kamu boleh nampak kedudukan matahari sama ada pada waktu pagi dia berada di timur ataupun pada waktu petang dia berada di sebelah barat. Yang ketiga, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, tengok sini pada waktu pagi. Okey, pada waktu pagi mataharinya berada di sebelah timur. Bayang-bayangnya berada di sebelah barat. Panjang bayang-bayangnya pada waktu pagi panjang. Okey, bila tengah hari bayang-bayangnya paling pendek. Okey, sama juga. Yang ni kita tak katakan matahari berada di utara ya. Kita nyatakan bahawa matahari berada tegak di atas rumah. Okey, bayang-bayangnya paling pendek. Manakala pada waktu petang, okey, matahari berada di sebelah barat, manakala bayang-bayang berada di sebelah timur. Okey, bagaimanakah kamu tahu bumi berputar dari barat ke timur? Okey, jika orang tanya, macam mana kita tahu
Bumi berputar dari barat ke timur. Dan apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah apabila putaran bumi dari barat ke timur, maka matahari akan kelihatan terbit dari timur ke barat. Okey, macam mana kita tahu bumi berputar dari barat ke timur? Kerana kita lihat matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Mari uji kesan putaran bumi. Aktiviti 1. Tujuan menyiasat kesan putaran bumi pada paksinya. Alat dan bahan glob, ini nama dia glob. Lampu suluh sebagai matahari, tanah liat merah dan kuning. Langkah-langkah: tadakan pada glob kedudukan Malaysia dan dengan tanah liat merah dan Kanada pada tanah liat kuning. Okey, merah pada peta je di Malaysia dan kuning kuningnya berada di belakang, ialah di sebelahnya. Okey, seterusnya gelapkan bilik sains, kemudian nyalakan lampu suluh ke arah glob. Okey, bila kita gelapkan bilik sains, kita suluh permukaan glob. Okey, kawasan yang terang, yang menghadap lampu suluh, dan kawasan yang gelap ialah membelakangkan lampu suluh. Membelakangkan lampu suluh. Kemudian putar glob mengikut arah lawan jam. Kita putarkan dia mengikut arah lawan jam. Kemudian perhatikan dan rekodkan pemerhatian kamu. Okey, kita tahu bila kita dah putar dia, yang Malaysia tadi waktu siang ataupun yang menghadap cahaya lampu suluh tadi telah bertukar kepada kawasan yang gelap. Manakala Kanada yang tanah liat warna kuning, dia menjadi waktu siang, terbalik. Apakah perbezaan antara bahagian yang terkena cahaya lampu suluh dengan bahagian yang tidak terkena cahaya lampu suluh? Okey, apakah perbezaan dia? Okey, jadi jawapannya ialah bahagian yang terkena cahaya lampu suluh kelihatan terang, manakala bahagian yang tidak terkena lampu suluh kelihatan gelap. Maknanya yang menghadap cahaya lampu suluh tu terang, manakala yang membelakangkan lampu suluh ataupun terlindung dari lampu suluh tadi, dia adalah kawasan gelap. Soalan 2. Berdasarkan pemerhatian kamu, apakah yang dapat dikaitkan dengan kejadian di bumi? Okey, kita dapati bahawa kejadiannya ialah putaran bumi pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam. Okey, aktiviti 2. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks. Alat dan bahan: pinggan kertas, pinggan plastik, pensel 5 cm, pen penanda, pembaris dan pita pelekat. Okey, langkah-langkah dia seperti dalam gambar rajah ni, kita boleh baca. Okey, ini adalah langkah-langkah dia. Dan akhir sekali kita akan letakkan alatan ini di tengah padang untuk melihat panjang dan juga arah bayang-bayang dia. Dia daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang dan ambil masa selang masa ialah 2 jam. Okey, hasilnya saya tunjukkan dekat sini lah. Nombor 5 ni rekod pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, ini adalah jadual dia. Pukul 8 pagi, selepas 2 jam pukul 10, pukul
12, pukul 2 dan pukul 4 petang. Okey, daripada pagi hingga ke petang. Okey, kita tengok hasil dia. Arah matahari. Okey, kita tahu waktu pagi dia adalah sebelah timur. Bayang-bayang dia sebelah barat. Okey, matahari di timur. Bayang-bayang sebelah barat. Panjang bayang-bayang ialah 10 cm. Okey, pada waktu pagi juga arah matahari timur. Arah bayang-bayang barat. Panjangnya lebih pendek ya, 5 cm. Okey, pada waktu tengah hari tegak di atas objek. Dia bukan berada di utara tetapi dia berada tegak di atas objek. Dan tiada bayang-bayang. Okey, bayang-bayangnya kosong ataupun 0 cm. Pada pukul 2 petang dah terbalik. Arah matahari berada di barat. Bayang-bayang dia berada di timur. Panjang bayang-bayang 5 cm. Okey, seterusnya pukul 4 petang, arah matahari barat, arah bayang-bayang timur dan panjang bayang-bayang 10 cm. Okey, ini adalah hasil pemerhatian ya. Okey, soalan yang pertama, apakah perubahan arah matahari sepanjang tempoh pemerhatian? Soalan dia arah matahari. Itu perubahan arah matahari. Jadi jawapannya kita boleh tengok sini arah matahari. Kita tengok dekat sini ya. Kita tengok dalam kotak ni. Arah matahari pada waktu pagi dia berada di sebelah timur. Okey. Bila petang dia berada di sebelah barat. Jadi jawapannya ialah arah matahari berada di sebelah timur di waktu pagi. Okey, kalau tengok sini berada di sebelah timur pada waktu pagi dan berada di sebelah barat di waktu petang. Pagi sebelah timur, petang di sebelah barat. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Bagaimanakah keadaan arah dan panjang bayang-bayang pensel? Bagaimana pula keadaan arah dia dan panjang bayang-bayang pensel? Okey, keadaan arah, panjang bayang-bayang pensel. Okey, sama juga kita akan tengok pada jadual yang kita dah dapat tadi. Jawapannya, kita mulakan dengan keadaan arah ya. Okey. Kita tengok arah dulu. Arah bayang-bayang di sebelah barat di waktu pagi. Pada waktu pagi dia berada di sebelah barat. Dan berada di sebelah timur di waktu petang. Dia terbalik dengan arah matahari ya. Arah bayang-bayang pada waktu pagi dia berada di sebelah barat. Dan pada waktu petang dia berada di sebelah timur. Itu adalah arah. Manakala panjang bayang-bayang pula, ni panjang ya. Panjang bayang-bayang berkurang dari pagi ke tengah hari. Okey, daripada pagi ke tengah hari, panjang bayang-bayangnya berkurang. 10/5 sifar berkurang. Dan panjang bayang-bayang bertambah dari tengah hari ke petang. Okey, panjang bayang-bayang daripada tengah hari ke petang dia bertambah. Okey, dia bertambah. Nampak tak sifar 5/10 dia bertambah. Okey, ini kamu nampak dalam buku latihan kamu ya. Dalam buku latihan kamu ada soalan yang macam ni lah. Okey. Kita bagi contoh lah yang ni. Kamu akan jumpa lah soalan macam ni dalam peperiksaan ataupun dalam ujian ke ataupun dalam latihan ya. Okey, mungkin kamu tengok macam pelik je gambar ni kan, tapi sebenarnya dia tak pelik sangat. Dia cuma kena faham ya. Kena faham
cara nak baca gambar rajah ni. Okey, kita mulakan dekat sini. Pertama sekali, ini saya namakan utara, timur, selatan, barat ni. Ini nama dia arah mata angin. Kalau dia berada dekat sini, kebanyakan pelajar tak tahu arah yang betul lah. Okey, kalau dia tengok gambar rajah ni, okey, macam 6 PM, 6 petang ni, macam arahnya berada di selatan. Tetapi sebenarnya arah mata angin ini kita letakkan dekat objek. Kayu ni adalah objek dan kita letak kat sinilah. Okey, bila kita letak kat sini, tengok. Okey, saya hilangkan dulu. Dia berada di sini. Okey. Lepas tu, pukul 8 pagi mataharinya berada di sini. Di sebelah timur. Dan bayang-bayangnya berada di sebelah barat. Okey, titik rujukan dia adalah kayu. Okey, kayu dekat sini. Okey, matahari berada di sebelah timur kayu. Dan bayang-bayang berada di sebelah barat kayu. Nampak tak? Okey. So, kita tengok lagi satu. Pukul 10 pagi. 10 pagi. Matahari berada di sebelah timur. Bayang-bayangnya berada di sebelah barat. Dia katalah ini pukul 11 pagi. Saya tak tulis kat situ. Okay, pukul 12 tengah hari. Tak ada bayang-bayang. Ini sikit. Kalau ada pun sikit. Tapi kita kira macam tak ada bayang-bayang lah. Okey, tapi dia bukan berada di utara je. Okey, matahari ni bukan berada di utara. Matahari ni berada tegak di atas objek. Matahari ni berada tegak di atas kayu. Okey, setelah ni pukul 1 petang. Pukul 4 petang pula. Okey, pukul 4 petang kita boleh nampak matahari berada di sebelah barat dan bayang-bayang berada di sebelah timur. Nampak? And then pukul 6 petang matahari berada di sebelah barat, bayang-bayangnya berada di sebelah timur. Okey, macam mana pula panjang dia? Okey, daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari, kamu boleh nampak panjang dia semakin berkurang. Panjang bayang-bayangnya semakin berkurang. Manakala pada pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang, bayang-bayangnya bertambah semula ya. Okey. Jadi kamu fahamlah cara nak baca gambar rajah ni lah. Okey, kita tengok lagi soalan dia. Berdasarkan semua aktiviti di atas, apakah yang dapat kamu jelaskan tentang kesan putaran bumi pada paksinya? Okey. Jadi kita dah belajar. Apa yang kita dapati daripada pelajaran pada hari ini ialah kesan putaran bumi pada paksinya ialah kejadian siang dan malam, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, ada 3 perkara kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah pula kejadian yang disebabkan oleh kesan peredaran bumi? Okey, kesan peredaran bumi ni, bumi beredar mengelilingi matahari. Cuba kamu dapatkan maklumat dan bincangkan dengan kawan-kawan kamu. Okey, jawapannya ialah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari ialah menyebabkan kejadian perubahan musim. Macam negara kita tak adalah perubahan musim ni. Tapi di negara-negara tertentu dia ada perubahan musim. Contohnya seperti musim luruh, musim dingin, musim panas dan juga musim bunga. Okey. Okey, itu saja. Tamat sekian. Terima kasih.